Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur yang dihormati Encik Abdullah bin Cheya dan kepada semua yang saya kasihi. Saya Khairul Firdaus bin Zulkifli akan membentangkan analisis novel Salina karya Samad Said dari sudut pendekatan psikoanalisis. Di bahagian pertama ini, saya akan menerangkan sedikit mengenai latar belakang penulis iaitu Samad Said. Nama sebenar beliau ialah Abdul Samad bin Muhammad Said. Beliau dilahirkan pada 9 April tahun 1935 di kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal, Melaka. Beliau mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Melayu Kota Singapura pada tahun 1940 hingga tahun 1946. Beliau menguasai semua genre sastra seperti novel, drama, puisi, cerpen dan juga esei. Beliau juga suka membaca pelbagai penulisan dalam bidang politik, sosiologi, ekonomi dan juga sebagainya. Beliau mempunyai banyak pengalaman bekerja sebelum beliau bergiat aktif dalam bidang sastra ini, di mana beliau pernah menjadi wartawan utusan Melayu dan juga berita harian. Dan antara karya besar beliau adalah novel Salina, puisi Al-Amin, cerpen Hati Muda Bulan Muda dan juga drama beliau yang berjudul Lantai Tipingkir. Selanjutnya, saya akan pergi pula ke bahagian latar belakang novel Salina. Novel Salina mengisahkan mengenai seorang perempuan yang didorong oleh kemiskinan mencari kerja sebagai pelayan di Singapura dan Tanah Melayu pada tahun 50-an. Ia menceritakan mengenai kehidupan masyarakat Melayu di Kampung Kambing, Singapura selepas berhadapan dengan Perang Dunia yang Kedua. Penduduk di kampung ini tinggal di kandang kambing yang disewakan oleh lelaki India. Salina, dia merupakan watak utama dalam novel ini, di mana dia merupakan seorang pelacur yang menyara dan menjaga Abdul Fakar yang malas bekerja dan sering meminta duit daripada Salina untuk pergi berjoget dan juga melayani perempuan-perempuan lain. Di dalam novel ini juga kita dapat lihat bahawa penghuni-penghuni lain yang tinggal di kampung ini ialah seperti Helmi dan ibunya Khadijah, Zarina yang merupakan janda serta anak tirinya iaitu Nadihah dan Sunarto, anak yang dipungut oleh arwah bapanya, serta Haji Karman. Novel ini menggambarkan mengenai kemiskinan, keruntuhan moral di kota pergelutan untuk melangsungkan survival ataupun kehidupan di tengah-tengah kehancuran selepas berhadapan dengan Perang Dunia yang Kedua. Oleh itu, Samad Said telah menunjukkan kebolehan seninya dengan melukiskan semua hal ini secara artistik melalui dialog-dialog dan tingkah laku watak-wataknya. Teori psikoanalisis merupakan sistem psikologi yang diasaskan oleh Sigmund Freud. Ia merupakan kaedah untuk merawati seseorang individu yang meminta bantuan berkaitan dengan masalah emosinya. Mengikut fahaman tradisi, psikoanalisis lebih dianggap sesuai untuk merawati individu yang mana personalitinya sungguh tertekan. Psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan adalah seperti motivasi, emosi dan juga aspek-aspek internal lainnya. Teori ini juga mengatakan bahawa kepribadian berkembang ketika terjadinya konflik-konflik dari pelbagai aspek psikologis yang pada umumnya terjadi pada anak-anak ataupun usia dini. Bahagian analisis. Jadi di bahagian analisis terdapat dua perkara penting iaitu bahagian yang pertama ialah struktur pemikiran manusia, iaitu terdapat 3 tahap perkembangan, tahap sedar, tahap prasedar dan juga tahap tidak sedar. Dan juga bahagian kedua iaitu struktur personaliti manusia, iaitu terdapat 3 iaitu ID, ego dan juga super ego.
Saya pergi kepada tahap sedar dahulu. Pemikiran sedar merujuk kepada apa yang disedari pada masa yang tertentu, terutamanya pandangan masa kini, kenangan, pemikiran fantasi dan perkara lain yang kita sedar. Alam sedar berkaitan dengan pemikiran, sensasi, perasaan dan juga ingatan. Dalam erti kata lain ialah apa-apa yang sedang kita rasakan, ingatkan dan fikirkan pada masa kini. Menurut Cloninger pada tahun 2009, beliau mengatakan bahawa tahap alam sedar adalah merujuk kepada pengalaman yang manusia sedar, ingat dan tingkah laku yang disengajakan. Sebagai contoh yang dapat kita lihat di dalam Nobel Salina, iaitu pada watak Siti Salina yang berada di bawah tahap sedar apabila dia sedar akan diri dan pelakuannya yang menjadi seorang pelacur adalah kerana dia mengalami kedesakan hidup. Dia sedar dan merasakan bahawa pekerjaannya itu dapat menimbulkan pelbagai tanggapan yang negatif oleh masyarakat. Hal ini kerana pekerjaannya sebagai pelacur itu merupakan pekerjaan yang murahan dan juga hina di pandangan masyarakat, dan ia juga amat bertentangan dengan ajaran Islam, malah akan menimbulkan kemurkaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di bahagian tahap prasedar. Tahap prasedar tergolong dari keadaan pemikiran yang berkaitan perasaan supaya dapat dirasai kenyataannya dalam keadaan yang sedar. Ia mengandungi ingatan-ingatan yang tidak disedari pada masa kini, tetapi sebenarnya ingatan-ingatan tersebut boleh kita sedar melalui proses memberi perhatian dan mengingatinya semula. Sebagai contoh, Nadihah sebenarnya sangat takut dengan perkataan pelacur. Dari situ Nadihah mengingat kembali kepada Mahani, jirannya yang bercakap mengenai ibu tirinya Zarina yang menjadi pelacur. Selain itu juga, novel Salina ini memperlihatkan watak Nadihah yang dipaksa oleh ibu tirinya untuk menjadi pelayan demi memenuhi kehendak ibu tirinya yang inginkan kemewahan. Malah Nadihah juga sering menjadi mangsa yang diusir oleh Abdul Fakkar tanpa pengetahuan ibu tirinya dan juga Siti Salina. Nadihah sering bertanya kepada dirinya sendiri mengapa, apa dan kenapa dia mesti menjadi pelacur. Contoh yang kedua ialah pada watak Helmi. Dia mengingat semula tingkah lakunya yang agak nakal pada waktu kecil dahulu apabila dia suka berebut untuk mengambil makanan dengan kawan-kawannya. Helmi berasa terhibur mengenangkan watak kanak-kanak tersebut pada zaman itu ketika dia sedang berbual-bual dengan Haji Karman. Tahap yang ketiga ialah tahap tidak sedar. Menurut Freud, tahap ini merupakan tahap yang paling penting. Pada tahap ini, ingatan-ingatan yang tersimpan pada waktu dahulu disisihkan daripada tahap sedar. Disebabkan oleh kerana tidak membuatkan seseorang itu selesa dan ia membawa kepada kebimbangan, sesuatu perkara itu boleh menyebabkan perubahan-perubahan itu berlaku di dalam emosi. Tahap alam tidak sedar ini mengandungi kesemua naluri, seksualiti dan keinginan yang tidak dibenarkan masuk ke dalam alam sedar. Sebagai contoh yang kita dapat lihat, Nadihah yang sering diusik oleh Abdul Fakkar tanpa pengetahuan ibu tirinya dan juga Siti Salina. Atas hasutan Abdul Fakkar, Zarina telah menghalau Sunarto dan Mansur yang kerap disindir oleh ibu tirinya. Akhirnya mereka telah meninggalkan rumah untuk memasuki tentera. Hal ini menyebabkan Abdul Fakkar semakin berani untuk mengusik Nadihah sehingga dia berjaya memperkosa Nadihah pada suatu malam sewaktu Nadihah pulang untuk membasuh baju. Bahagian yang kedua, struktur personaliti manusia iaitu ID. ID ialah komponen utama dalam kepribadian. ID adalah satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir dan aspek kepribadiannya sedar dan termasuk dari perilaku, naluri dan juga primitif. ID didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk memenuhi semua keinginan dan juga kebutuhan, dan apabila tidak terpenuhi, ia akan menimbulkan kecemasan dan juga ketegangan. Sebagai contoh yang kita dapat lihat pada watak Siti Salina yang merupakan seorang yang cekal dan tabah dalam menghadapi dugaan hidup setelah ahli keluarganya meninggal dunia akibat terkena bom semasa Perang Dunia yang Kedua. Berikutan dengan itu, Siti Salina sanggup berpindah tinggal di Kampung Kambing dan mula terjebak dengan dunia pelacuran kerana Siti Salina mengalami kesempitan hidup.
Abdul Fakar turut mengambil kesempatan terhadapnya dan sering kali Siti Salina dipukul dan dimarahinya. Namun, Siti Salina tetap meneruskan pekerjaannya itu sebagai pelacur bagi melangsungkan kehidupan. Begitu juga dengan situasi di mana Zarina bertengkar dengan Sunarto kerana Sunarto memberikan wang yang sedikit kepada Zarina. Oleh itu, Zarina termakan dengan hasutan Abdul Fakar dan dia bertindak untuk menghalau Sunarto pergi meninggalkan rumah. Kedua ialah ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggungjawab untuk menangani realiti. Menurut Freud, ego berkembang dari ID dan memastikan bahawa dorongan dari ID ini dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima oleh orang ramai. Fungsi ego baik di fikiran sedar, prasedar dan bawah sedar. Dengan kata lain, fungsi ego adalah untuk menapis dorongan-dorongan yang ingin dipuaskan oleh ID berdasarkan kenyataan. Di sini kita dapat lihat pada watak Siti Salina, walaupun dia sering dipukul dan dimarahi oleh Abdul Fakar, dia tetap menyayanginya kerana wajah Abdul Fakar menyerupai bekas kekasihnya Yusof yang juga telah meninggal pada Perang Dunia Kedua. Selain menjadi seorang pelacur, Siti Salina merupakan seorang yang baik hati, di mana dia telah menolong Helmi, anak kepada Khadijah. Siti Salina menyumbang wang perbelanjaan bagi membantu Helmi dalam persekolahannya. Dan perkara ini telah dirahsiakan daripada Abdul Fakar bagi mengelakkan kemarahan. Hal ini jelas dapat memperlihatkan personaliti Salina yang mempunyai sikap kasih sayang, baik hati dan juga suka menolong orang lain. Walaupun dia bekerja sebagai pelacur, pelbagai cara telah dilakukan supaya apa yang dia buat itu dapat diterima oleh masyarakat. Dan juga ia dipenuhi. Sebaliknya dia dipenuhi dengan pelbagai pemikiran dan juga tanggapan negatif. Yang terakhir ialah super ego. Super ego adalah suatu gambaran kesedaran akan nilai-nilai moral yang ditanam oleh adat istiadat agama, orang tua dan lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, super ego adalah hati nurani yang memberikan pedoman untuk membuat penilaian baik yang benar atau yang salah. Super ego hadir dalam sedar, prasedar dan juga bawah sedar. ID, ego dan super ego saling mempengaruhi antara satu sama lain. Di sini kita dapat lihat pada watak Mansur, iaitu abang kepada Nadihah. Walaupun Mansur mengetahui bahawa adiknya itu terpaksa bekerja sebagai pelayan kerana kehendak ibu tirinya, Mansur sentiasa berpesan kepada Nadihah supaya dapat menjaga maruah dirinya dan tidak terlanjur melayani lelaki-lelaki di tempat kerja walaupun dibayar dengan harga yang tinggi. Sebagai kesimpulannya, jelaslah dilihat bahawa teori psikoanalisis ini adalah amat berkait dengan watak-watak yang terdapat di dalam novel Salina ini. Ia merupakan suatu bentuk peneguhan dan motivasi dalaman yang amat kuat untuk membantu individu itu berusaha memperbaiki tingkah lakunya bagi mencapai masa depan yang lebih baik. Dalam hal ini, novel Salina juga memperlihatkan Samad Said yang mampu mencetuskan pemikiran, nilai dan pegangan dan juga dapat menceritakan bagaimana keadaan hidup bangsa Melayu selepas Perang Dunia Kedua yang hidup dalam keadaan yang terdesak dan terpaksa melacurkan diri demi melangsungkan kehidupan. Sekian, terima kasih.